Saya cuba membuat bentuk 3D paling padu menggunakan pen 3D. Saya ingatkan senang, tapi banyak masalah yang saya hadapi semasa menghasilkan bentuk 3D paling padu ini. Bukan itu sahaja, saya juga telah menghasilkan 4 bentuk 3D yang lain, mula daripada yang paling senang hingga ke yang paling susah dan paling padu. Bentuk 3D pertama yang paling senang. Saya perlu buat lakaran yang terlebih dahulu. Sudah siap lakaran yang cantik ini? Saya boleh teruskan membuatnya menggunakan pen 3D. Cara guna pen 3D ini senang saja. Saya mengikuti lakaran yang telah saya hasilkan, tulis, lukis menggunakan pen 3D. Sehingga semua lakaran tersebut sudah saya lukis. Ini bentuk-bentuk yang telah saya buat tadi. Kita coba untuk mencabutnya. Setelah siap melukis menggunakan pen 3D, sekarang saya mencabutnya dan lihatlah hasilnya. Ini bentuk yang saya hasilkan. Bentuk yang tangan dari mana nih tangan tiba-tiba ada. Ini baru bentuk biasa. Makin lama makin susah bentuk tersebut. Kita tengok bentuk apa seterusnya. Bentuk yang kedua. Tapi sebelum itu saya tunjukkan dahulu cara menggunakan pen 3D ini. Pertama kita perlu sambung ke bekalan elektrik. Kemudian tekan ni dan pastikan suhu mencapai 190 darjah. Selepas itu masukkan filamen ke dalam sini. Tekan 2 kali untuk mengeluarkannya dan tekan sekali jika ingin berhentikannya. Macam biasa saya buat dahulu lakarannya. Saya lukis lakaran saya yang cantik ini. Siap lakaran tersebut. Cantik kan? Saya mula melukis menggunakan pen 3D. Sebelum tu, ini cara untuk mengawal kelajuan dakwat tersebut keluar. Makin atas, makin laju, makin bawah, makin perlahan. Dakwat berwarna merah kerana bentuk love warna merah. Kamu pernah nampak warna lain kah? Tidak kan? Saya cepatkan video supaya kamu tidak bosan tengok saya lukis bentuk love yang cantik ini. Ini dia. Mari kita cabut. Saya perlu cabut dengan berhati-hati supaya ia tidak patah. Dan di sini kamera saya hampir terjatuh. Nah, tengok. Bentuk apa nih? Bentuk love. Cantik kan? 2 bentuk tadi masih senang untuk dihasilkan. Tunggu kamu lihat bentuk seterusnya. Kita pergi ke bentuk seterusnya. Ini makin susah dan makin lama untuk dihasilkan. Ini lakaran bentuk tersebut yang telah saya siapkan. Siap lakaran ini. Let's go. Warna nih, warna pertama yang kita akan gunakan. Kita akan buat satu-satu, lukis satu-satu terlebih dahulu. Kamu rasa bentuk apakah yang saya akan hasilkan ini? Jangan gelojok ketika buat nih. Nanti tidak kemas dan jadi bentuk lain pula. Warna kuning seterusnya. Buat dengan teliti. Perlu isikan ruang yang ada dalam bentuk ini supaya kelihatan lebih cantik. Warna yang saya gunakan adalah kuning. Tengok, macam SpongeBob. Siap sudah. Tengok lakaran yang saya buat tadi. Koyak, tidak apa. Memang begitu kalau kita buat di kertas. Kita cantum 2 ni dahulu. Cantum menggunakan pen 3D juga seperti gam. Semasa buat ada kawan masuk bengkel ni tanpa kebenaran. Tengok, bising. Sukati aku masuk. Cantumkan setiap bentuk ini. Saya rasa kamu sudah boleh teka. Bentuk apakah ini? Jangan pula kamu pergi teka bentuk kereta pula. Ia boleh berdiri juga. Tengok. Siap. Kerusi. Tengok. Kerusi kita. Saya cuba tes duduk. Dapatkah tidak? Dapat. Kerusi. Apa kita mau panggil ni? Kerusi RBT. Bentuk 3D seterusnya yang lebih susah dan hebat. Badan untuk bentuk 3D seterusnya saya akan menggunakan ini. Jadi saya tidak perlu membuat lakaran. Keluarkan dahulu bekas-bekas warna sebelum ni. Mari kita mula. Saya mengalami kesusahan kerana batang kayu lebih susah daripada kertas. Buruk. Walaupun kesusahan, saya tetap cuba juga bagi bulatan ini tebal. Lebih susah daripada yang dijangkakan. Nampak macam dalam buku teks senang. Susah. Saya membuat dahulu bulatan di bahagian tengah batang kayu ini. Kemas juga, not bad. Kemudian sambungkan bulatan atas dan bawah dengan garisan panjang. Saya buat 2-3 kali supaya memastikan garisan panjang tu tebal. Kalau tidak tebal senang terputus. Kemudian garisan panjang tu saya sambungkan dengan garisan yang pendek. Namun ini terjadi.
tiba-tiba pen 3D ni mati. Nampaknya kita ada masalah. Kita punya bekalan elektrik, wayar bekalan elektrik ni rosak. Baru okey. Lepas tukar wayar dia. Setelah tukar semula wayar baru, kita sambung buat bentuk ini. Sekarang kita cuba untuk membukanya daripada batang ini. Mari kita cuba. Sudah lama saya buat ni. Kalau rosak, tak tahulah. Kena berhati-hati memisahkannya dari batang kayu ini kerana ia mungkin boleh rosak. Hampir. Yeah. Jadi juga. Walaupun banyak masalah kita hadapi, sekarang kita boleh teruskan ke bahagian yang lain pula. Seterusnya saya melukis bentuk 3D pada kertas yang sudah ada lakarannya. Proses ini sekejap saja dibuat kerana ianya senang. Selesai melukis bentuk 3D ini, saya mencabutnya untuk langkah seterusnya, iaitu pencantuman. Mari kita buat. Saya mencantumkannya dengan pen 3D. Saya cantuman yang pertama, hampir nampak bentuknya. Walaupun saya sudah berhati-hati, ini terjadi juga. Alamak, salah pasang. Saya tersalah pasang bahagian ekor dan terpaksa mencabutnya semula. Masih boleh diselamatkan. Tapi selepas itu saya memasangnya dengan cara yang benar kali ini. Dan akhirnya siap. Bentuk apa kamu nampak ni? Tengok. Sudah siap. Aeroplane, kapal terbang. Mau dicuba ni. Sudah ditutup bahagian belakang, baru orang yang naik pun tidak akan jatuh. Saya akan tes ia boleh terbang ataupun tidak, seperti kapal terbang. Sekarang saya cuba terbangkannya. Masih tidak rosak. Tengok. Okey, kita cuba. Dia kuku, tidak rosak. Alamak, terpatah sini. Tidak apa, boleh dibaiki lagi. Kapal terbang siap. Saya namakan kapal terbang ni Aerodance Plane. Bentuk seterusnya akan lebih susah dan paling padu. Lukis dahulu lakarannya. Ini lakaran dia. Saya lukisnya sendiri. Ini saya buat sendiri. Walaupun ada bantuan daripada alatan, saya buat sendiri ni. Saya guna plastik A4 supaya senang untuk buat banyak kali. Tapi kalau guna plastik ni, ini yang berlaku. Tengok, kalau saya cabut, ia melekat, susah. Dan jika saya paksa cabut, ia akan patah. Tengok. Hancur. Sebab dia terlampau melekat dekat plastik ni. Tengok. Alamak. Rosak sudah kita punya bentuk 3D ni. Tengok. Aduh. Jom, jangan mengalah. Kita guna kertas pula. Jadi ini 4 lakaran yang saya hasilkan. Print tu hasilkanlah juga. Saya kena buat bentuk 3D sebanyak 4 kali. Yang ni 4 kali saya kena buat. Setiap ini 1, 2, 3, 4 saya perlu jadikan dia warna berlainan supaya lebih menarik dan cantik. Mesti lama ni saya akan hasilkan. Mari kita tengok berapa masa yang diambil untuk menghasilkan semua ni. Adakah saya berjaya ataupun tidak. Sekarang kita akan tukar warna untuk 1, 2, 3, 4. Satu tiang siap. Dan ini yang terakhir. Siap. Siap juga akhirnya bentuk 3D terpadu iaitu Eiffel Tower. Tengok kuku. Walaupun saya pegang begini, ia tidak rosak. Ia mengambil masa saya sebanyak lamalah
lagi lama daripada bentuk-bentuk yang lain itu tadi. Ini yang terpaling padu pernah saya buat. Memang mencabar. Ingatkan senang tapi susah. Ini bentuk yang saya hasilkan mula daripada yang paling senang, makin lama makin kompleks, makin susah, dan sampailah ke ini. Paling padu dan paling susah. Walaupun ia mengambil masa yang lama, tetapi saya rasa ia sangat berbaloi. Subscribe atau koi.